Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah bagi subjek manusia dalam Al-Quran iaitu Dr. Siti Jamiah binti Abdul Jalil dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk Al-Bashar. Sebelum saya melanjutkan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli kumpulan saya. Kami mempunyai 5 orang ahli dan yang pertama ialah Nur Ain Jazmina binti Jamaluddin, saya sendiri, dan yang kedua ialah Sofiatul Nakibah binti Muhammad Rizal, dan yang ketiga ialah Nur Afisha Munira binti Zulkarnain, dan yang keempat ialah Nur Fakira binti Nurdin, dan yang kelima ialah Muhammad bin Ahmad Amran. Seterusnya, saya lanjutkan kepada definisi Al-Bashar. Dari segi bahasa, Al-Bashar diambil daripada perkataan bahasa Arab iaitu mulasamah yang membawa maksud sentuhan kulit antara lelaki dan perempuan. Secara umum pula, manusia adalah makhluk yang mempunyai segala sifat dan keterbatasannya seperti makan, minum, seks, keselamatan, kebahagiaan dan sebagainya. Dapat dilihat di sini, manusia adalah makhluk yang menjalani kehidupan sehariannya dengan kegiatan makan, minum, ada keinginan untuk melakukan seks, keselamatan dan ingin bahagia. Dalam sebutan kata Al-Bashar, ini ditujukan oleh Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk kewujudan para Nabi dan Rasul. Dapat dilihat di sini bahawa para Nabi dan Rasul juga tergolong dalam golongan manusia. Tetapi ada perbezaannya antara Nabi dan Rasul serta manusia. Nabi dan Rasul mendapat wahyu dan juga mereka bebas daripada melakukan dosa, tetapi manusia tidak dikurniakan wahyu oleh Allah dan juga mereka bebas melakukan dosa. Jadi kita akan teruskan kepada perkataan Al-Bashar di dalam Al-Quran, di mana penggunaan perkataan yang berakar daripada huruf Ba, Shin dan Ra dalam Al-Quran ini mempunyai sebanyak 123 kali pada umumnya bermakna kegembiraan, tetapi hanya 37 kali sahaja ia bermakna manusia dengan beberapa perincian. Iaitu yang pertama, perkataan Bashar tanpa menggunakan alif lam digunakan sebanyak 31 kali dalam Al-Quran, dan salah satu contohnya dalam surah Yasin ayat 15, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, di mana maksud dia, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, yakni tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Seterusnya yang kedua, Al-Bashar dengan menggunakan alif lam sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Itu salah satu contohnya di dalam surah Al-Mudassir ayat yang ke-25, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, yang mana maksud dia ini tidak lain hanyalah kata-kata, yakni rekaan manusia. Itu adalah contoh bagi nombor 2. Seterusnya yang ketiga adalah Basharain, iaitu tanpa alif lam dalam bentuk dual, iaitu sebanyak 1 kali sahaja di dalam Al-Quran, yang mana ia disebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, yang mana maksud dia, sehingga mereka berkata dengan angkuhnya, patutkah kita beriman kepada 2 manusia seperti kita, sedangkan mereka menjadi orang-orang suruhan kita. Sadaqallahul azim. Jadi
berikut merupakan ayat-ayat yang terdapat perkataan bashar di dalam Al-Quran, dan itu adalah hanya 3 contoh yang saya sebutkan, dan ada banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita dapat di dalam Al-Quran berkenaan perkataan al-bashar. Seterusnya saya akan membentangkan ciri-ciri perkataan bashar. Okey, yang pertama, menggambarkan dimensi fizik manusia. Okey, dalam Al-Quran telah menyebutkan perkataan bashar ini telah dimaksudkan sebagai kulit manusia, iaitu neraka sakar akan membakar kulit manusia, ataupun disebut dalam Al-Quran sebagai lawahah lil bashar. Okey, boleh tengok dalam surah Al-Mudaththir ayat 27 hingga 29. Okey, seterusnya yang kedua adalah menyatakan seorang nabi adalah bashar. Okey, dalam Al-Quran ada 23 ayat yang menyatakan bashar ini telah dimaksudkan dengan hubungan nabi dengan kenabian. Tetapi 12 ayat antaranya telah menyatakan bahawa seorang nabi itu adalah bashar, yang bermaksud mereka secara lahiriahnya mereka mempunyai ciri yang sama, iaitu makan dan minum dari bahan yang sama. Okey, selain daripada ayat itu juga, ayat yang lain telah menyatakan bahawa para orang-orang yang kafir dan mendustakan akan menemui hari akhirat. Mereka ini tidak lain hanyalah manusia, atau disebut dalam Al-Quran adalah bashar mislukum. Okey, bashar mislukum ni telah ditafsirkan oleh Al-Naisaburi adalah anak keturunan Adam, yang tidak ada apa-apa kelebihan pun atas anak Adam yang lain. Tapi jelaslah ayat ini hanyalah tuntutan dari orang-orang kafir. Okey, boleh tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat 24, 33 dan 34, surah Al-Kahfi ayat 110, surah Al-Anbiya ayat 3, surah Al-Syu'ara ayat 154 dan 116, surah Yasin ayat 15 dan surah Al-Fusilat ayat 6. Dan terakhir sekali boleh tengok dalam surah Ar-Ra'du ayat 27. Okay. InsyaAllah saya akan teruskan dengan tajuk seterusnya, iaitu perkaitan perkataan al-bashar dengan manusia, yakni dalam subjek manusia dalam Al-Quran. Perkaitan al-bashar dengan manusia. Yang pertama, kalau dihubungkan dengan perkataan insan, maka perkataan bashar jelas menunjukkan maksud yang berbeza, walaupun sama-sama menunjukkan pengertian manusia. Kata insan dan bashar yang dipakai dalam Al-Quran untuk sebutan manusia bukan menunjukkan adanya dua jenis manusia. Akan tetapi, kata insan dan bashar pada dasarnya menunjukkan pada manusia yang tunggal dengan dua dimensi, iaitu sudut insan pada penggunaan akalnya dan sudut bashar pada penggunaan tindakannya. Dan yang kedua, di dalam surah Al-Hijr ayat 26 hingga 29 pula berkenaan dengan kejadian manusia dan jin. Dari ayat itu terlihat penggunaan kata insan dan bashar dalam konsep kejadian manusia. Yang pertama, insan sebagai manusia diciptakan dari tanah hayat, iaitu saripati tanah. Dan yang kedua, iaitu bashar berasal dari tanah hayat dan air. Kesimpulannya, daripada perkaitan al-bashar dengan manusia, manusia adalah gabungan dari kekuatan tanah dan hembusan ilahi. Yang pertama, unsur kebendaan, dan yang kedua, unsur rohani. Atau bukan kebendaan, atau yang pertama, unsur basyari, dan yang kedua, unsur insan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Diteruskan dengan slide yang seterusnya. Sudah sampai di hujung pembentangan, iaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahawa daripada definisi al-bashar, manusia tidak mempunyai perbezaan yang ketara dengan hidupan biologi yang lain di atas muka bumi ini. Hal ini dikatakan demikian kerana manusia juga mengalami fasa membiak, dorongan seksual seperti mempunyai pasangan, dorongan mempertahankan diri, makan dan minum dan sebagainya. Apa yang membezakan manusia dengan makhluk biologi yang lain ialah manusia dikurniakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadi khalifah di muka bumi ini. Sesuai dengan suruhan Allah, maka diturunkan Al-Quran sebagai panduan supaya hidup manusia lebih teratur. Sebagai contoh, untuk memenuhi dorongan makan dan minum,
telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 supaya makan dan minum daripada sumber yang halal lagi baik, iaitu bernutrisi dan berkhasiat. Maka sebagai saranan, manusia hendaklah mensyukuri kejadian diri yang telah ditetapkan ke atas mereka dan menjaga kesihatan supaya sentiasa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.